Seperti yang kita baca pada tema yang tertera pada kain-kain rentang majlis sawat pada hari ini, iaitu air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tengah hari ini insya-Allah saya ingin menyeru semua yang berada di dalam masjid ini, marilah sama-sama kita menadah tangan kita, menadah titisan air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan berkat air mata kebimbangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat membangkitkan hati-hati kita yang sudah lama tertidur, yang sudah lama kering, yang sudah lama kontang. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya, "Ya Abdullah, bacakanlah Al-Quran kepadaku." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Rasulullah pun menjawab, "Ya Abdullah, sesungguhnya aku senang bila mendengarkannya daripada orang lain." Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun membacakan surah An-Nisa hinggalah sampai kepada ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah nanti apabila dipanggil daripada tiap-tiap umat seorang saksi, yaitu nabi-nabi mereka, dan dipanggil engkau ya Muhammad sebagai saksi bagi mereka, yaitu umatmu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku, hasbuk, cukuplah ya Abdullah, cukup berhenti di situ ya Abdullah. Dan aku melihat air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir, menitis air mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya air mata apakah itu? Air mata apakah itu? Tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bimbang. Di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi ke atas umatnya sendiri. Rasulullah takut dan Rasulullah bimbang. Rasulullah akan terpaksa berdiri di hadapan Allah bersaksi ke atas kita, bersaksi bahawa sebahagian umatnya itu menolak seruan baginda, bahawa sebahagian umatnya memperlekehkan sunnah-sunnah Rasul, bahawa sebahagian umatnya masih bergelumang di dalam maksiat. Menitis air mata baginda memikirkan tentang hal ini. Marilah bersama-sama dengan saya kita lihat apakah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbangkan, khususnya terhadap umat yang akan datang selepas kewafatan baginda, yang baginda tidak pernah bertemu. Rasulullah pernah meluahkan rasa bimbang. Rasulullah bahkan pernah menitiskan air mata. Apakah kebimbangan-kebimbangan ini, wahai pecinta-pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak khabar gembira yang Rasulullah berikan, tetapi banyak juga khabar-khabar yang menakutkan, yang membimbangkan kita. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
akan datang suatu masa di mana kamu, yakni umat Islam, akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa dunia, seperti mana orang yang ingin makan mengerumuni talam hidangan mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah pada waktu itu kami tergolong dalam golongan orang-orang yang sedikit? Are we amongst the minority?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak. Sesungguhnya pada waktu itu kamu ramai, tetapi ramainya kamu seperti buih-buih di lautan. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa gentar daripada hati musuhmu terhadapmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan sifat al-wahan. Apakah itu al-wahan ya Rasulullah? Itulah cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Wahai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu buih? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan buih, apakah itu buih? Buih adalah suatu perkara yang ada bentuknya, tetapi apabila kita cocok, dia meletup, tidak ada apa-apa di dalamnya. Umat yang ada bentuknya tetapi tiada isinya, yang menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tetapi tidak faham erti bersaksi. Yang menunaikan solat, tetapi solatnya itu tidak mampu menegahnya daripada kemungkaran dan kekejian. Yang menunaikan ibadah puasa, tetapi di dalam bulan puasa lah umat Islam paling banyak membazir. Yang menunaikan zakat, tetapi masih bergelumang dengan riba. Yang menunaikan haji ke Mekah, tetapi hati masih belum benar-benar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.